Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu topik yang memang serius. Kita nak cuba kata goodbye cancer ni bukan senang. Kat orang lain, kat benda-benda lain, kepada manusia pun boleh kata goodbye. Tapi pada cancer ni, kita kena hati-hati. Okey, kita mulakan dengan cancer mukadimah ni. Sebenarnya cancer bukan penyakit yang dinamakan, kalau saya kata breast cancer yang rajin-rajin berlaku pada wanita, ataupun prostate cancer yang rajin-rajin berlaku kepada lelaki. Tidak bererti you cuma fokus kepada prostate saja ataupun penyakit itu memang breast cancer. Memang di situ nampak dia punya tumornya, dia punya bengkaknya, dia punya tumbuhannya tu. Tetapi sebenarnya kanser adalah satu jenis penyakit yang kompleks, yang bukan satu contoh. Disebabkan cuma kena mercury saja. Orang kata kalau kena mercury, yes, banyak badan ada toxic substance, boleh kena kanser. Atau lead, betul. Ataupun isap rokok, betul tak? Ada 2000 jenis bahan-bahan racun yang masuk sampai. Memang kalau ia memang terdedah terus pada asid ataupun pada fume, pada asap-asap tu, memang itu khas boleh menyebabkan kanser, betul. Kita dah tahu sumbernya. Tetapi selalunya kalau you tengok kanser-kanser macam saya kena limfoma dulu, siapa-siapa lagi kawan lain yang kena leukemia tu dipanggil liquid cancer ataupun solid cancer, seperti lung cancer, liver cancer, pancreas, dan terutama sekali kolon cancer. Senang sangat kan. Orang perempuan pula banyak lagi, ada ovarian cancer, ada cervix, ada uterus. Jadi nampak macam organ tu sahaja yang terlibat, tapi sebenarnya tidak. Banyak kajian telah dibuat bahawasanya kanser ni adalah satu penyakit yang kompleks, yang beratus jenis penyakit yang combine jadi satu. Contoh, katakan kita ambil uterus lah, ataupun rahim, okey, kanser rahim. Dia tak difokuskan kepada situ saja. Dia mungkin masalah hormon, masalah vitamin tak cukup, masalah toxicity. Nampak tak, dia dah mula kembang. Dia masalah stres, masalah tak cukup tidur, masalah apa lagi yang berlaku dalam hidup you. So ada berbagai faktor-faktor yang melibatkan environment lagi. Kadang-kadang electromagnetic frequency, faham tak ni, elektrik semua ni. So tempat you tinggal, asap, habuk dan sebagainya, hutang. Jadi kalau you campur-campur ni, baru dia keluar kepada organ keterampilannya kat situ. Jadi dia rupa-rupanya macam gunung berapi. Dia ada menggelegak kat bawah tu, sekali-sekali dah tak larat sangat, dia dah tak boleh kontrol lagi dah, baru dia meletup. Itu fahaman mukadimah kanser. Dan selalunya sel yang terlibat tu, yang paling selalu orang petikaikan ialah mitokondria. Dalam sel kita kan ada nukleus, ada ribosom, ada nama-nama lain lah. Tapi yang penting tu mitokondria. Kenapa? Sebab mitokondria lah yang mengeluarkan tenaga. Kelang orang panggil tenaga nasional lah kat situ. Maksudnya dia keluarkan tenaga. Kalau kat situ yang rosak, memang kebanyakan daripada keseluruhan sel pun rosak. Apa yang kita boleh buat kalau you kena kanser? Kepada dua lagi pembaharuan, iaitu satu dinamakan, ada makanan yang dipanggilkan makanan yang you tak sangka boleh melawan kanser. Saya akan bagi satu koktel lagi. Ada cancer koktel, 5 cancer koktel. Koktel ni maksudnya campuran herba, campuran sayur-sayuran, campuran buah-buah saya campurkan. Saya dah buat 5 jenis untuk orang kanser. Hafal tu dulu, maksudnya cuba tu dulu. Malam ni saya tambah satu lagi, boleh? Semua ni kuat dan dah orang buat kajian boleh melawan kanser. Kita tak mau sebut perkataan cure sebab itu dah orang panggil claim. Kita bukan nak boleh claim. Itu dah jadi macam ubat pula nanti. Tapi ramai orang dah dapat dia punya nikmatnya. Saya akan cerita malam ni sedikit lagi fahaman bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut kanser ni konsep apa lagi. Dulu saya pernah cerita konsep autophagy. Autophagy tu maksudnya body kita seharusnya ada sistem untuk mengganti balik bahan-bahan yang dah rosak, yang berkarat, yang dah lama, yang dah tua, patut dah mati semua tu, kau pergi tempat lain. Maksudnya kita nak bagi sel baru masuk. Tapi dalam kanser, sistem tu gagal. Berarti dia campur balik, karat pun ada yang dah mati, tak mau keluar, yang degil duduk kat situ. Jadi dia punya autophagy punya sistem tu gagal. Satu. Nombor dua, dia panggil apoptosis. Dalam body kita sentiasa, you tengah bersembang dengan I, you tengah dengar lecture I ni, sepatutnya apoptosis tu setibanya waktu sel, Tuhan kata engkau ada hayatnya. Jadi hayat ni patut jangka waktunya, katakanlah kulit kita setiap 3 bulan paling lambat lah dia patut ganti
baru semua, betul tak? Setiap hari kan ada yang sel-sel yang mati tu, sel tu sebenarnya dia timbul daripada bawah, dia naik ke atas, lepas tu dia mati, dia tahu mana nak pergi, faham tak? Tu orang panggil mati sendiri, dia tahu dia punya ukuran waktu dia. Tapi kadang-kadang bila dia tak mau dengar, disebabkan oleh banyak faktor tadi yang saya kata, asap, stres, makanan tak betul, racun, pengawet, banyak gula dan sebagainya itu, jadi dia tak mau dengar cakap. So kegagalan kedua ialah apoptosis, bunyi apoptosis, dia mati sendiri. Dia tak mau mati sendiri, dia degil. Itu menyebabkan kanser sel tu boleh tumbuh dia, sebab dia bertambah, dia ajak geng dia lagi. Tapi malam ni kita nak introduce satu perkataan baru dinamakan angiogenesis. Tentu perkataan sains, tapi untuk kita orang kampung biasa macam saya dan anda ni, kita faham sebagai angio tu maksudnya blood vessel, pembuluh darah, genesis tu pertumbuhan dia. Jadi kalau banyak angiogenesis ni, maksudnya dia boleh berakar, macam bayangkan pokok kan, dia ada akar sikit, lama-lama dia ada dia punya cabang-cabang dia, lepas tu dia banyakkan lagi, maka banyaklah macam rambut tu, dia connect, lepas tu dia sangkut kepada sel lain pula, dia tumbuh lagi, kat situ pula tumbuh lagi, lama-lama kemaan dia jadilah. Padahal sel kanser dalam kita punya kehidupan, all of you, termasuk saya, anda, semua ada kanser sel. Saya ulang, anda dan saya memang Tuhan jadikan fitrah dalam semua trilion-trilion sel ni, Tuhan bagi ada cancer sel. Sebab apa? Cancer sel tu tujuannya salah satu daripadanya ialah untuk testing, supaya kita punya army tu masih boleh menghasilkan kerja dia. Maksudnya macam dia ada test ground juga. Katakan dia tak ditest langsung betul-betul, kalau kanser betul-betul besar, dia tak boleh buat apa. So kecil-kecil dia dah mula testing. So cancer sel ni tidur. Dia bagi peluang untuk sel kita bertindak seperti sedia kala kalau kita tidak ada masalah dalam badan kita. Kalau bermasalah, kalau banyak racun, banyak sangat toxicity, tak cukup vitamin, mineral dan toksik kat kepala pun pening, stres, dia mula timbul. Semua kita sampai peringkat 0.5 mm, cubic millimeter, lebih kurang satu mata pen punya saiz, memang banyak dalam badan kita. Saya ulang, mata pen tu, ujung dia tu, nip dia tu, ujung tu kan, sel sebesar tu memang ada dalam badan kita. Kita duduk berjalan berapa tahun dah ni, memang ada je. Cuma kalau kita tak betul-betul kontrol dan kita lupa diri, dia akan timbul, membesar. Itulah disebabkan salah satunya dia suka keluar angiogenesis. Sebab apa, bila you tahu yang saya cerita semua ni, satu tak mau mati sendiri, satu dia tak mau hilangkan karat-karat dia nak buat sampah juga kat kawasan tu, dan satu lagi dia berakar, dia timbul. Yang ni lah yang menyebabkan kanser merebak begitu berleluasa. Kalau dah stage 2 kadang-kadang tak nampak lagi, stage 3 baru nampak. Nampaknya dari segi boleh rasa, kadang-kadang boleh timbul ataupun rasa blok kat mana-mana kan. So tak heran juga kalau kadang-kadang kita jumpa dah stage 4. Pernah dengar kan? Selalunya di organ-organ yang besar seperti liver, seperti paru-paru, dah jumpa kadang-kadang dia dah bukan kat liver, kat paru-paru saja, dia dah sampai kat otak pun kadang-kadang, ataupun kat tulang belakang. Yang tu yang kadang-kadang doktor pening kepala ni kat mana lagi, dia kena scan the whole body. Paling penting ialah mencari sumbernya, kenapa berlaku. Jadi kalau kita dah tahu, kita ambil contoh yang paling ketara, kalau you kerja tempat-tempat yang selalu saya kata yang ada dah obvious dan memang ketara sangat, seperti asap, seperti ada tempat penapis minyak, faham kan? You nampak kan dia punya fumes tu, ataupun you memang tahu kerja tu cuci aircon punya duct tu, yang pergi kat corporate besar-besar, kelang besar-besar, cuci dia punya silo tu kan, tempat simpanan bahan-bahan yang ada bukan asap saja, ada arang dia tu kan, benda-benda yang macam-macam tu memang dah obvious sangat. Ataupun tempat-tempat yang ada radiation kan, yang ada electromagnetic wave dan sebagainya tu, itu dah memang obvious. Okay? Jadi kalau you tahu sumber tu dulu kena ditolak ke tepi. Semua faham? Kalau you tak putuskan sumber itu, tak hindar ataupun masih lagi berdepan dengan sumber itu, tak boleh buat apalah. Itu saya pernah cerita pada anda sekalian, masa saya buat lecture kat Terengganu tu, dekat Parker. Tahu Parker? Daripada Kuantan nak pergi ke Kuala Terengganu kan, you kena lalu stesen tu.
Saya banyak dapat kes masa saya lecture tu kat Kuala Terengganu. Yang dia kata sampai anak, cucu pun kena kanser seperti leukemia. Seorang tu lung cancer. Saya tanya-tanyalah, awak kerja kat mana, berapa jam setiap kali. Kalau macam tu you masih lagi, besok saya bagi nasihat ni, you masih lagi kerja tempat macam tu, saya rasa tak ada makna kita cakap. So you mau tak mau you kena berkorban, minta berhenti kerja, tertukar kerja, atau hantar pergi KL, HQ dan sebagainya. Itu dulu. Kalau sumber yang begitu ketara you tak lepas lagi, tak boleh. Sebab tu saya kata, kalau kes yang fizikal nampak. Nombor dua adalah kes yang mental. Yang you memang tak tahan, dah lama dah, memang you tak boleh duduk kat situ, dah tak boleh ni selari dah dengan bos you, ataupun selalu saya kata kalau dengan siapa, dengan suami you atau dengan isteri you atau dengan siapa-siapa lah, you memang tak boleh tengok bayang dia pun. Dah dekat 2-3 tahun you sengsara, makan pun tak boleh, ada gastrik pula lagi, ada GERD lagi, ada sembelit lagi, tidur, ada insomnia. Kalau boleh, make sure yang benda ni selesai dahulu. So kalau sumber ni kalau you tak boleh selesai, saya rasa susah juga. Seterusnya, kalau ada makanan-makanan yang you tak kisah dulu, you malam ni saya nak mulakan dengan makanan dulu. Nak kata goodbye kepada kanser, sebenarnya boleh diiktiraf sebagai paling sukar ataupun paling senang, bergantung kepada you punya disiplin. Saya ambil yang paling senang lah kan. Kalau paling susah, dah lah you dalam keadaan kesusahan, nak cerita macam you feel susah lagi, lagilah berat. So lebih baik kita anggap benda ni memang boleh buat, dan dah ramai orang boleh buat, supaya you bersemangat, ada kuasa. Saya kata, always, program kita ialah beri kuasa untuk you cuba buat sendiri dahulu, tapi dengan disiplin. Number one, ready? Step by step. Number one ialah DND diet. You jangan risau tentang DND diet. Bukan saya tak bagi you makan daging langsung, tak boleh makan susu langsung. Memang sementara you nak baik ni, sementara waktu you tak boleh. Sebab susu tu sendiri, daging tu sendiri ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser. Saya ulang, susu zaman sekarang dan daging zaman sekarang, ikan zaman sekarang pun, udang zaman sekarang pun, you fikirlah sendiri, betul tak? Dan kalau you bela ikan sendiri, ayam tu sendiri, you tahu apa you bagi makan. Tak payah kita nak bohong siapa-siapa, kita pun tahu sama tahu, tapi kita buat tak nampak je siapa, kita belum kena kanser. Kalau dah kena kanser, you memang tergedik-gedik nak kena lari pada semua tu. Sebab bahan-bahan tu lah yang menyebabkan kita punya mitokondria, sel kita semua tu damage, rosak, faham tak? Dia bukan setahun, dia ambil masa kan, kadang-kadang sampai 10-12 tahun baru dia ketimbul. Kan, kecuali kalau hari-hari you pergi hisap asap, pergi hidup tu, mungkin tak sampai 2 tahun kenalah kanser kan. Diet dulu. So DND diet, kena belajar elok-elok, bermula daripada pagi dengan air, dengan dia punya buah-buahan berapa banyak semua tu. Dan saya dah ajar kanser ada sedikit modification, tak boleh buah-buahan yang terlalu manis kan, yang belum ranum. Tu kena belajar lah. Jadi malam ni ingat DND diet, belajar elok sampai tengah hari nak makan apa, malam nak makan apa. Kalau stage 3, 4 langsung tak boleh ambil bahan-bahan yang daripada luar, daripada rumah. Tak boleh makan kat kedai semua, tak boleh. Sebab you tak tahu apa yang dimasukkan dalam MSG dan sebagainya. Jadi secara ringkas DND diet sampai puasa malam, Senin, puasa Khamis tu complete set. So itu satu ilmu yang you kena belajar. Yang tu kalau you rasa susahlah. Sebab choice yang kedua ialah, atau choice yang pertama ialah kemoterapi, radiation ataupun operation lah kan. You sanggup dan you nak cuba tu dulu, boleh. Saya tak kata tak ada tempat kan untuk modern medicine. Bahkan saya kali pertama banyak pakai kemo dan sebagainya. Masa kali kedua baru saya belajar yang saya cerita malam ni kat you ni. Yang saya cerita ni saya dah cuba. Okay, itu untuk liquid cancer lymphoma. So saya buat apa? Full, apa orang panggil plant-based diet. Plant-based tu maksudnya asal usulnya daripada tanah aja, yang tak ada kaki, tak ada mata, you boleh makan. Jangan takut. Takat-takat nasi pun kalau boleh, janganlah nasi putih kan. Ambil nasi perang yang bukan putih bersih tu lah. Ataupun nasi hitam. Sekarang ni ada nasi beras merah, beras perang, beras hitam, beras wild rice. Boleh. Ada jual dah sekarang kat organic shop. Contoh. So ikut elok. Satu. Nombor dua saya bagi sekarang ialah angiogenesis tadi, yang berakar semua tu kan, yang tu salah satu penyebab utama kenapa kita tak boleh kontrol. Rupa-rupanya kajian sains terlalu banyak, dia orang dah buat cerita bagi tu bagi ni, semua pun tak boleh juga. Rupa-rupanya dengan diet yang tambahan daripada DND diet, tapi pemilihan buah-buahan atau makanan-makanan yang lebih
fokus kepada kanser. Saya bagi kat you sekarang. Okey. Nombor 1 ialah green tea. Teh hijau boleh, saya cepat Nombor 2 semua jenis berries. Tahu berries tak? Kalau kat sini Cameron Highland tu adalah strawberry, blackberry, raspberry, blueberry. Semua berry-berry ni asalkan warna campur-campur hitam, merah, ungu ke apa, you boleh makan. Okey, nombor seterusnya apple. Dan apple yang paling bagus untuk kanser ialah apple hijau. 1, nombor 2 apple merah. Carrot boleh, okey. You boleh sekali beli seminggu banyak sikit yang ni. Namanya cruciferous vegetable. Sayur-sayuran yang rangup-rangup dan menghijau. Ulang. Sayuran yang hijau dan rangup seperti gobis, dia rangup. Yang penting rangup, dia cruciferous. Lepas tu dia seperti brokoli, cauliflower, apalagi seperti kale. Kale ni saya jangan makan lah sebab ni Mak Saleh yang selalu makan kale. Okey. Tapi inilah bayam, bak choy, benda-benda yang rangup lah. Pendekkan cerita, asalkan you boleh rasa dia rangup. Okey. Sama ada you nak makan, kalau boleh raw, mentah, ataupun you boleh makan dia dengan, kalau dah tak boleh gigit sangat tu, you rendam ataupun celur sedikit, jangan sampai dia layu. Okey. Seterusnya omega 3 wajib didapati. Semua jenis kanser omega 3 memainkan peranan yang penting. Kebetulan kita ada RX Sacha Inchi Oil is one of the best. Saya tak tahulah, ni memang semua Tuhan nak bagi rezeki, kita ada bawa benda-benda yang boleh pakai. Sebab saya memang cari untuk diri saya dulu sebelum saya bagi kat you, sebagai eksperimen. Omega 3 terkenal. Okey. Kecuali kalau you dapat ikan yang garanti tak ada mercury, tak ada lead, silakan, ikan pun bagus. Okey, garlic, bawang putih, lepas tu legume, semua jenis kekacang ataupun legumes ni, macam dal, macam kacang kuda, faham tak? Semua tu boleh. Red bean, semua jenis, kecuali kacang tanah saja yang tak dibenarkan. Ulam-ulam semua boleh. Okey, bagus. Kita ulam-ulam rangup lah tu. Yang tu yang tepat sekali. Ulam-ulam, sebab kita orang Melayu kan, ambil ulam tu. Ulam raja, ulam pegaga, ulam tenggek burung, pucuk gajus semua, makan. Okey. Petai lah, jering lah, makan. Jangan risau. Saya nak you rasa lecture ni macam simple tapi efektif. You mesti ingat lah, doktor macam ni je. Kau buat ni dulu, boleh disiplin tak? Okay. Gula no, 100% no. Gula yang nampak ataupun gula yang you masuk dalam kuih, asalkan kuih tu ada gula je, out. Tanya dulu makcik, kuih ni ada gula? Garantilah ada gula, betul tak? So jangan, you nak baik kan, so sabarlah 2-3 bulan je kan. Lepas tu bolehlah kita let go sikit-sikit. Tapi kalau you dah baik, you tak let go. You tak tahu bila orang dah baik kanser, dia mempunyai hormat, dia punya disiplin. Tapi tak tahulah berapa lama kita nak, lepas tu lupa diri balik kan. Saya mengharapkan you faham ni. Jadikan sebagai tabiat baru. Turmeric, kunyit, lepas tu tomato, you wajib rendam sikit dalam air panas, celur dia sikit, ataupun nak bakar dia boleh. Okey, kalau ataupun you nak goreng dengan minyak olive ke, minyak-minyak yang baik-baik, semua boleh. Okey, nak pakai minyak boleh tak? Boleh. Semua minyak yang baik, MCT oil, seperti minyak kelapa, minyak olive, minyak Sacha Inchi Oil. Kalau you nak orang panggil saute, Mak Saleh kata macam nak pecah minyak sikit tu, boleh pakai minyak-minyak baik-baik ni, kelapa sawit, minyak tu boleh. Tapi yang tak boleh seperti minyak, itulah minyak-minyak daripada canola lah, minyak matahari lah, minyak soybean yang daripada sayur-sayuran, tak boleh sebab dia dah terlalu jadi trans fat dah. Okey. Lagi sikit makanan yang kalau you rasa tak cukup tadi, ambil cinnamon, kayu manis, pineapple, nanas, buah cherry, sweet potato, keledek, yes, papaya, lepas tu buah delima, semua jenis bawang boleh, terutama sekali bawang merah, bagus. Grapes yang merah, red grapes, red merah punya anggur, ginger, halia boleh, nutmeg, buah pala, orang Penang ada lah ni, cauliflower, hazelnuts, lepas tu bunga cengkeh, beetroot boleh, dengan sayurnya sekali, dengan daunnya sekali. Tu kalau ada sea cucumber ni, gamat bagus juga. Dark chocolate pun boleh. Cukup dulu. Kita selalu suka tutup dengan avocado lah. Avocado terkenal. Cukup bagus. Okey, itu antaranya. Baik, sekarang saya janji formula untuk koktail yang terakhir untuk malam ni. Ambil 3 organic lemon kuning tu, lemon kuning. Lepas tu 3 organic grapefruit.
grapefruit. Tahu grapefruit? Grapefruit ni makanan yang Mak Saleh suka lah. Tapi kat supermarket dah ada sekarang. Yang rasa dia kadang-kadang masam juga kan. Warna merah dalam tu. Isi dia macam lima bali sikit kan. Besar tu kan. Besar-besar ni. Lepas tu 3 cup air. 3 cup cawan air, 3 grapefruit, 3 lemon. Ni resepi dia. Dengar. Bukan ambil isi. Saya nak cuma you ambil kulitnya sahaja. Saya ulang. Kulit lemon dan kulit grapefruit. Buat betul-betul ni. Ambil kulit je 3 biji ni. 3 biji lemon, 3 biji grapefruit. Air dah siapkan 3 cawan punya. Siapkan 3 cawan punya air. Apa you buat? You ambil kulit dia tu elok. Basuh bersih-bersih. Sebab kulit kan kena bersih. Betul-betul bersih. Masuk dalam periuk. Lepas tu masukkan 3 cawan air tu. Dan lepas tu you apa orang panggil masak macam masak periuk. Tahu masak periuk tak? Maksudnya you rebus dia, you buat lebih kurang 105 degree. 105 degree Fahrenheit. Cuma bagi suam panas. Panas, jangan sampai dia menggelegak. Faham tak? Saya nak dia steep. Orang putih panggil steep. Orang Melayu panggil apa? Sanggai ke? You bagi macam panas je. Bukan panas mendidih, keluar asap, keluar wap semua tak. Okey, panas, suam. 3 jam. So, the formulanya 3 grapefruit, 3 lemon, 3 cup air, 3 jam. You buat tu, lepas tu you tapis, tu nanti you tengok dia punya kulit tu dah jadi lembik sedikit semua. You perah kulit tu juga, air tu semua kita nak. Sebab dalam kulit tu lah sebenarnya ada anti-cancer. Faham? Kalau you tak ada grapefruit, you pakai orange pun tak apa. Pastikan orange yang fresh lah. Saya ulang, kalau tak ada grapefruit, pakai orange. Cukup? Okay, you buat ni dulu, minum berapa kali. Bila dah siap, dalam botol 2 tablespoon 2 kali sehari. Sebab dia rasa kuat juga. Rasa kalau you nak bawa honey sikit boleh lah. Kalau boleh telan terus 2 kali sehari. Pagi sekali, petang sekali. Boleh? Okey, rasa dia agak kuat sikit lah. Sebab tu saya kadang-kadang kalau you nak buat honey pun no problem. Okey, isi dia you perah lah. You buat jus. Atau you nak buat apa tu smoothie pun buat lah. Kan ada isi dia nanti. Ini signal ni saya baru belajar. Saya cerita kepada you all. Boleh? Lemon yang kuning tu you boleh turis dia. Kan ada pisau yang boleh ambil kulit. Macam you sagat. The word is sagat. You sagat tu bubuh dalam makanan you. Kalau you ada lebih lagi lemon tu, always bubuh dia punya kulit punya sagat tu, macam urat tu buat you punya salad atau bubuh dalam sayur you. Boleh tak? Makan dengan you punya beras perang, beras wild rice ataupun black rice, not white rice. Kalau white rice you kena tunggu sampai sejuk dulu, bagi jadi nasi sejuk baru boleh, ataupun you buat nasi lemak baru boleh. Faham tu? Tapi tak digalakkan sangat. Nasi putih pasal apa? Nasi putih tu penuh dengan gula. Dia tak ada lagi dah. Dia punya protein dengan dia punya fiber semua dah habis langsung. Baik, pastikan anda tak lupa kepada tidur, matahari, stres. Yang tu kena betul-betul hilangkan. Dan kalau ada masalah terus, kita akan tambah dengan kalau tak nampak perbezaan, selalunya kita akan bagi vitamin pakai drips. Di office saya, di klinik saya bagi adalah formula-formula tertentu. Kadang-kadang kita kena buang you punya bakteria dalam badan dulu, kena bunuh you punya parasite. Cacing pun ada dalam badan you, nak tahu tak? Dia kongsi dengan tempat you punya dalam berkanser, badan pun bercacing. Betul? Kita matikan tu semua. Kita bagi vitamin yang very very powerful, strong. Kita import daripada overseas pun ada suplemen yang tertentu. Tapi yang penting sekali ialah kita sekarang ada stem cell. Kita boleh bagi stem cell, namanya NK cell. Yang tu you kena check dengan klinik saya lah. Okey, dari segi suplemen senang je, 3 je. Second Brain, Sacha Inchi Oil dengan Fiber Up. Saya ulang. Second Brain, Sacha Inchi Oil dengan Fiber Up. Jangan lupa 3 ni. Saya ulang lagi sekali. Second Brain, Sacha Inchi Oil dengan Fiber Up. Dan kalau you tak kena matahari, you kena ambil D3K2. Memang kita bagi quite high, 10,000 unit, international unit dengan K2 sekali. Dia datang sekali. Okey, dalam bentuk kapsul. Saya ulang. Kalau you tak kena matahari atau susah nak kena matahari, you kena ambil D3K2. So 4 lah semua sekali.
Yang lain bergantungan rapat terus dengan apa tu D&D diet. Air jangan lupa, garam jangan lupa. Sembahyang, solat, doa tu kalau you lupa habislah. Yang tu pengikat semua sekali yang saya cerita malam ni. Kena minta doa habis-habis, jangan lagi dah tinggal. Termasuklah tahajud, duha you, jangan baca Quran, semua buat sampai you baik betul-betul. Memang Tuhan sayang kat you. Saya percaya you semua boleh baik. Semacam mana Tuhan bagi rezeki kat saya, Alhamdulillah so far, tak simpang lah supaya kita sama-sama panjang umur. Dan saya doakan yang terindah semoga you jangan putus asa. Boleh tangkap jalan cerita saya sekarang, okey? Baik, Assalamualaikum. Ada soalan apa-apa? Tak sempat aku, kita masuk isyak. Okey, kita bertemu lagi nanti di suatu waktu yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,